Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashabul fadilah wal guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah kita mukadimahkan dengan yang ke-50, menyantuni wanita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna awwaja ma fi dila' ala fa in dhahabta tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal awwaj." Fastausu bin nisa fi riwayatin wa kasruha talaquha. Maksudnya, wasiatkanlah dengan kebaikan terhadap wanita, kerana perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang pada tulang rusuk yang di atas. Jika kamu meluruskannya, nescaya kamu patahkannya, dan jika kamu biarkannya, nescaya sentiasalah dia bengkok. Justru hendaklah kamu berwasiat dengan kebaikan terhadap wanita dalam riwayat Muslim dan memecahkannya bermaksud menceraikannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang wanita? Sebab wanita ni dia lain sikit, tuan-tuan. Dia tak macam lelaki lah. Dia lain. Dia banyak kelebihan, dia banyak kekurangan. Sebagaimana lelaki banyak kelebihan, juga banyak kekurangan. Antara kelebihan wanita ni ghalibnya sifatnya lembut, malu. Dan biasanya wanita ni dia banyak memikirkan apa yang ada padanya dan sekitarnya sahaja. Rumah dia, anak dia, itik dia, ayam jamu dia. Dia kata, kalau kita tengok dia termenung, ni fikir apa? Saya berfikir tentang kenapalah ISIS menyerang Syria. Ada begitu. Kajian demi kajian, tak, dia dah fikir benda gitu. Dia akan, sebab itu ni panggil naqisatu aqlin wa din. Ada sudut tu. Jadi ini sifat wanita. Oleh kerana itu Nabi awal-awal lagi suruh kata istausu bin nisa. Tolong wasiatkan kepada wanita dengan cara baik. Sebab tulang dia diciptakan tulang rusuk. Tulang rusuk ni bengkok. Makin di atas makin bengkok. Bila bengkok ni apa makna, tuan-tuan? Maknanya payah kita nak straight. Hatta orang lelaki pun sama. Kita ni belajar daripada lemah, daripada tak baik kepada baik, kepada lebih baik, kepada lebih baik, dan paling baik kita ni paling dekat mati. Itu lebih baik. Sebab proses tu lama. Macam-macam. Macam sisi kekurangan hidup kita ni dari perspektif agama ni banyak. Contohnya ada orang tu dia baik, Masya Allah, tapi semayang malam malah. Semayang malam rajin, puasa tak berapa. Puasa rajin semayang malam, tapi Quran tak pernah sentuh setiap hari. Tak tengok Quran. Bukan baca, tengok pun tak. Hak rajin pula baca Quran, ini pula malah mesti. Ni pula malah belajar. Dia rasa dia je tahu kata muka bumi ni, dia lah paling ahli. Maka kekurangan demi kekurangan inilah yang menyebabkan seseorang itu amat perlu diberi nasihat.
Cuma tuan-tuan, kalau kita tengok wanita ni, dia suka bergantung. Kalau sebelum nikah, bapa dia lah, mak dia. Selepas daripada nikah, suami dia. Yalah, kalau kahwin tak ada suami, nak berapa? Gantungkan suami. Masa mana dia akan jadi begitu hebat? Tak kala dia dengan suami dia ada anak yang ramai, 5 orang. Contoh, suami dia jaga dia baik, suami dia banyak sabar dengan dia, suami dia banyak asuh dia, ajak kebaikan. Tiba-tiba suami dia mati, tinggal sedikit aset yang hanya boleh meneruskan kehidupan yang kurang selesa. Boleh tapi kurang. Ketika itulah baru dia faham betapa beruntungnya dia punya suami dia, betapa senangnya itu dia. Dulu kak kalau gas kak suami dia kak angkat, ni dia sendiri nak angkat anak-anak. Jadi letih, dia pun baru rasa, dia pun akan membina balik. Dan dia cuba mewatakkan daripada watak suami dia tu, dia masuk dalam jiwa dia. Pada masa itu, dialah ibu, dialah bapa. Masa itu dia hebat. Masa itu baru dia hebat. Masa itu baru dia independen. Pada masa itulah dia boleh mengatur kehidupan dengan sebaik. Sehingga kalau kita tengok, ramai di kalangan tokoh-tokoh ulama besar, biasanya dia adalah anak yatim. Mak dia boleh. Kenapa mak boleh mengambil sikap yang hebat? Kerana mengambil daripada bapa dan environment yang baik. Akhirnya dia dapat jaga, didik anak dia dengan secemerlang itu. Sejarah telah membuktikan hakikat itu. Jadi Islam mengajar supaya orang tengok sisi lebih, jangan tengok sisi kurang. Sisi kurang ni dia kena beri nasihat. Susah. Yang kedua, orang perempuan ni, dia buat dulu, lepas tu baru nak memikir. Dia bukan memikir dulu, orang lelaki fikir lama. Sebab tu dia kena kopi lama. Fikir tu lama, dia kena kopi dia. Cara tu mata tu lain. Cerita bagi, cerita sungguh. Datang seorang perempuan bertemu saya, bawa dia orang. Dia dah kenal saya kot. Masa tu saya nak minum pagi, keluar macam waktu macam ni lah. Dia kata, Ustaz, dia tengok saya pakai jubah, Ustaz lah. Ustaz, boleh saya nak cakap sekejap? Dia cakap, Ustaz, beginilah. Saya ingat saya nak bicara dengan suami saya. Saya jawab dia ada tingkat 3 tu, dia dah tahan dia bicara pasal. Saya tak tahan dengan suami saya. Biar lain. Saya tak apa lah, nanti naik tingkat 10 lah. Pukul 10 nanti saya sudah pakai gila. Saya pun carilah nasi lemak oleh buku. Lepas tu saya suruh mereka buat air. Naik atas tu, saya kata cerita. Dia pun masuk lab, jabat, saya ni gini. Sudah saya tu, saya pun kata gini lah. Kalau macam ni awak tak payah cakap. Saya bagi 50 ya. Saya kata, nanti kalau awak duduk di wilayah persekutuan, kalau awak perlu, kita ada namanya jejak asnaf. Yang tu boleh pergi, tak ada masalah. Boleh tak. Lepas tu hak isunya sebenarnya hari ini saya lagi tak suami awak, tidak awak ikut pasal ni. Ini jadi senyap. Lepas tu tanya, dah bantuan macam mana nak dapat Ustaz? Ajak makan selesai masalah. Maknanya kalau kita pong pula, pong kata orang memang patut ni cegah ni gini-gini, gagal. Mari daripada jauh susah. Tengok. Apa yang saya nak sebutnya, kadang-kadang kita fikir. Jangan fikir bab dunia nombor 1. Nak cari suami perfect pun tak ada. Tapi fikir bab agama. Cukup. Artinya suami semayang,
suami taat. Ada satu kita seorang perempuan datang bertemu dalam masjid, tanya saya, status suami saya Ustaz, tak mayang, tak ikut satu ajaran baru, tak ke huru hari. Tok wali besar pun semayang kan main kuat. Dah kita ajaran baru macam mana tak semayang? Ini masalah. Oleh kerana itu, si suami patut bertimbang rasa, si isteri patut bertimbang rasa. Dan kena fikir, benda yang dapat pahala banyak, cuba buat. Ambil peluang. Jangan ikut ego, ikut kemarahan, rugi kita. Lepas tu kita sesal kemudian. Hadis seterusnya, hadis ke-51. Kewajiban berzakat. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu katanya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal sawi wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila salatin. Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah segantan daripada kurma atau segantan daripada syair atas setiap hamba atau merdeka, lelaki atau perempuan, kanak-kanak atau orang dewasa daripada kalangan orang Islam, dan pelaksanaan tersebut hendaklah dilakukan sebelum mereka keluar untuk solat hari raya, yakni sebelum solat. Kena itu waktu last keluar zakat. Masuk Ramadan boleh dah keluar zakat. Ini zakat fitrah. Kenapa zakat, tuan-tuan? Kerana zakat dia bukan semata-mata segatan, tapi sikap dengan zakat ini segala kebakhilan boleh buat. Sifat bakhil itu boleh buat. Bila sifat bakhil boleh buat, maka diganti dengan sifat pemurah. Dan sifat pemurah inilah layak seseorang itu masuk syurga. Al-jannatu darul asqiya. Syurga itu adalah tempat kepada golongan orang-orang yang orang-orang yang baik. Jadi dengan zakat kita ada satu tujuan hidup, miliklah harta sebanyak mungkin, tapi bukan harta itu merajai kita. Miliklah harta sebanyak mungkin, tapi bukan harta itu merajai kita. Tak apa, kita kaya, tapi jangan harta itu menyebabkan kita menjadi hamba dan berkiblatkan. Letih kita, tuan-tuan. Letih. Bila hal ni sentiasa tak cukup. Bila tak cukup, kita letih. Tuan-tuan, satu benda lagi kita belum dapat dalam hidup kita. Satu benda lagi jarang orang dapat. Saya pun belum dapat lagi. Benda tersebut ialah di mana kita merasa puas dalam hidup kita. Bila kita sebut nak, mana tak puas lagi? Saya nak duit, saya nak sofa baru, saya nak kereta baru, saya nak tu tak puas lagi. Ada orang tu, dia dapat dah semua, dia infak dengan banyaknya. Orang tanya, macam mana awak rasa ni, awak infak banyak fisabilillah ni? Dia jawab, saya merasa puas dari tengok. Yang ni orang tak ramai sampai. Yang ni payah sampai. Sebab kita terkejar-kejar. Kita banyak urusan-urusan yang belum settle, belum selesai, menyebabkan kita banyak benda tak puas. Yang dia tak puas dan kita tak puas, rugi kita tuan. Kalau boleh biar kita tutup mata kematian kita dengan merasa raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita rela Tuhan kita. Ini yang kita nak. Hadis seterusnya, hadis yang ke-52 daripada Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ajaran Islam yang lebih utama?
Jawab Rasulullah SAW, tuti'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif wa man lam ta'rif. Kamu memberi makan dan memberi salam kepada siapa yang kamu kenali dan tidak kenali. Beri salam. Tengok orang Assalamualaikum, tapi fahamlah syaratnya orang Islam, tahu dari kafir ayat salam. Jadi kita beri salam dan kita jawab salam. Kita beri makan dan beri salam. Orang kita kenal ataupun orang kita kenal. Ini tujuannya tak lain tak bukan biasa macam ini menyebabkan hati itu jadi baik. Tuan-tuan nak bagi makan ke orang, bukan maknanya nak bagi makan. Bila kita nak bagi makan, maknanya duit kita habis ya? Makan lagi ramai, lagi banyak duit. Lagi sedap, lagi banyak duit. Tapi dalam keadaan keperluan kita macam itu, kita boleh juga bagi makan. Ini sikap yang terpuji. Bila kita boleh buat macam itu, maka terasa. Kita jamu orang sekali ya tuan-tuan, tapi orang sebut dan ulang tu berkali-kali. Contohnya, ada kawan kita, dia temu kita sekali je. Syekh, mari saya nak ajak makan nasi Arab special. Kamu makan. Makanan tu memang kena pada lidah dan pada tekuk kita. Sedap. Lepas tu tak temu-temu dia pun tak lain. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Kita akan ulang kisah tu sampai berpuluh-puluh kali. Yang kawan kapun ni nak manja mi goreng je, tak sebut. 15 kali dah manja mi goreng. Kamu tak sebut aku belanja mi goreng. Yalah, aku nak sebut apa mi je. Tengok. Ya belanja sebut. Ini baik. Bila kita macam ini, budaya. Supaya apa? Bila budaya memberi ini, memberi satu kesan yang cukup. Ajar anak-anak kita. Anak kita bagi kepada mak, bagi bapa, bagi pada mertua, bagi adik-beradik, supaya jangan ada sifat kedekutan dalam diri. Susah kedekut. Kadang-kadang dia mak gaji dia RM15,000 dah. Beri ke mak RM50, mak suruh beli. Mak RM50 tu saya beri diskaun 5%. Bayar RM45 dia mak. Betul mak. Ada orang kira itu dah 4 bulan kita bagi dah ke mak. Nak tu. Jadi benda tak sesuai. Dalam hidup kalau kira sangat letih pun. Jadi ada masa kira, ada masa tak kira. Pergi ke membeli pasar raya kan, kira lah 20% biasalah. Tapi dari segi jamuan ni, itulah sikap kita. Yang ke-53, muhasabah diri. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sangat berbahagia orang yang menyibukkan aibnya sendiri dari menyibukkan aib orang lain. Tengok. Yang ni paling payah kita nak bincang. Macam mana kita nak londek? Kita nak tengok aib di kita. Setiap di kalangan kita tahu tentang kelemahan kita. Depan orang memang kita suka gambarkan sisi kelebihan kita. Saya diam. Tapi hakikat sebenar apa tu? Saya sebut. Antara kelemahan kita ialah payah kita nak sembahyang khusyuk. Pas sekarang tak temu khusyuk. Saya sebut sembahyang khusyuk ni, tuan-tuan sembahyang zuhur nanti tengok Dr. Zul kata sembahyang khusyuk. Aku rasa dia sembahyang tak khusyuk. Kita nak sembahyang, bincang lagi. Tengok. Maknanya di situ ada pertembungan antara syaitan, nafsu dengan jiwa kita untuk buka nilai kualiti solat. Kita tunggu tak? Beranyut je macam-macam. Ini kalau kita dapat satu nikmat supaya khusyuk, saya rasa tengah tidur senyum selalu semayang khusyuk.
Baik. Antara nikmat yang kadang-kadang aib yang kita tak sedar ialah jiwa kita. Jiwa kita ni, hati kita ni cepat sangat nak hukum. Jadi bila nak hukum ni, semua kita condemn. Saya tengok atas muka bumi ni, zaman sekarang ni ada Facebook, ada WhatsApp. Tak ada seorang orang tak condemn, mereka kena condemn lelaki-lelaki. Ulama ni kena condemn, ulama ni kena condemn, ulama ni berani sangat, ulama ni walker sangat, ulama ni menakut sangat, ulama ni senyap sangat, orang ni macam-macam kena semua. Jadi hak mana hak sebenarnya betul? Hak sebetul ni lah yang kita nak pamerkan dan nak raih. Ini payah tuan-tuan. Inilah yang jadi kemeluk dalam kehidupan. Kita nak cari satu identiti, kita nak cari satu keadaan di mana kita tak mudah sangat duk condemn orang, duk kata kat orang. Saat yang sama kita jaga hati. Hati kita ni payah nak jaga, tuan-tuan. Wa ma sumiya qalbu illa litaqallubi, tak dinamakan hati melainkan hati itu kerana sentiasa berbalik-balik. Sekali begini, sekali begini. Kadang-kadang dalam satu majlis je, ada seorang penceramah yang hebat, ceramah kat tuan-tuan. Tunjuk slide, tunjuk gambar, tunjuk video kekejaman Israel Zionis terhadap Gaza, contoh. Hak putus kepala, putus tangan, terberai perut, cabut kaki, macam-macam. Dan menangis merintih, menyebut bantulah kami. Kita pun menangis. Dalam poket kita ada 500 riyal. Dia kata hari ni dalam hati, hari ni aku nak bagi semua sekali. Dia dompet-dompet. Semangat masa dengar. Dengar lagi sebab nak bagi sudah seramah ni. Dengar ni. Kalau nak bagi tu macam mana nak keluar jalan ni? Bagi duit je dia. Dengar lagi 500. Ni baru awal bulan. Nak hujung bulan enggak? Kali dia turun, dia tak turun 499, dia turun separuh lalu 200 setengah. Kalau 200 setengah, 200 setengah ni rasa sekarang nak pergi Jaya dengan Tesco. Tengok bajet senarai lah, 200 setengah, 100 nak pergi tengok minyak kosong tadi. Jadi ingat orang nak letak awak sekatu ya. Jadi 50 janji kawan nak ajak makan tu habis dah. 10 ni loleh-loleh lepas dah tu. Akhirnya seria. Letak pun sembunyi sebab apa? Ikhlas. Tengok dia punya hati tu. Dia jarang makin naik tak, dia biasa makin turun. Dia tak. Itulah sifat. Oleh kerana itu aib kita ni banyak. Kita kena usaha. Orang zaman dulu dia menangis sebab dia kenangkan aib dia. Kita ni suka kenangkan aib orang lain dan kita menganggap kitalah sesempurna manusia. Kita ni macam melabelkan diri kita ni maksud. Ini masalah. Baik. Hadis seterusnya, jangan berakhlak buruk. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan hadis secara marfu', laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi'. Bukanlah sifat orang mukmin sejati yang banyak mencela. Kalau kita berada dalam majlis makian, celaan, letih, dengar orang maki je. Tuan-tuan gaji kawan tak dengan orang yang akhlak buruk. Bahasa keluar daripada mulut dia tu, kita duduk setengah jam, 10 minit pun tak tahan. Kasarnya, biadabnya, ulu sangat. Jadi orang Islam ni bukan jenis ta'at. Ta'at ni duk cela orang.
Sebab itu kalau kita duduk dengan orang tu, kalau orang tu mula dengan banyak celah, dia letih kita. Begitu juga suka melaknat. Suka laknat. Orang ni laknat, orang ni laknat. Tak payah banyak sangat lah. Sebab laknat ni bila banyak laknat, takut-takut terlaknat pada diri sendiri pula. Ini balik. Dan juga berbuat keji dan serta bercakap kotor. Berbuat keji ni perbuatan hak yang tak baik-baik. Bercakap kotor pun sama. Semuanya ini tidak ada dalam kaum orang Islam. Orang Islam kena buang semua. Tak boleh. Kalau kita dah baca, kita dah biar sifat-sifat macam ni, sebenarnya kita menempah banyak. Saya duk fikir, tuan-tuan, kadang-kadang duk fikir, kalau sebagai contoh, apa idaman anda? Saya duk fikir, boleh tak kalau sebuah taman tu yang ada 1000 penduduk, alur kasar, tua muda, lelaki perempuan, 1000 penduduk. Dalam 1000 penduduk ni, masjid kampung tu sentiasa dipenuhi. Sebelum masuk waktu azan 15 minit tu, ada dah orang beritahu Zuhur, Zuhur, Zuhur. Kemudian ada dah orang berjalan ke masjid. Masuk waktu azan, masjid orang sembahyang sunat. Sudah 10 minit sembahyang fardu. Sudah sembahyang fardu, dah takut sibuk, angkat tangan doa, masing-masing bebas. Masuk waktu asar bersama. Masyarakat pula semuanya sama-sama ada hubungan yang baik, yang akrab. Dia akrab ni tak mesti duduk kumpul lama-lama bercakap jadi mengganggu. Sekejap tu, Assalamualaikum, apa khabar? Betul balik. Kita banyak bincang banyak benda lah. Ni kalau banyak ni masalahnya. Jadi kita nak satu situasi dan suasana macam ni. Orang kampung semuanya baik. Masing-masing tutup aurat, masing-masing dalam keadaan bersalam, masing-masing duduk di rumah, duduk dalam keadaan baca Quran. Orang ni pegang tasbih, orang ni sedang fikir tengok kejadian alam, orang ni sedang baca buku, orang ni sedang baca majalah-majalah Islam. Jadi suasana-suasana baik ni jangan. Yang ini seolah-olah kita tak terasa. Macam mana kita nak pupuk balik semangat macam tu? Ayo. Kita nak baik pun tak jadi baik. Sebab suasana orang tak baik, jadi payah kita baik. Tak ada lagi kita tengok tempat kita suasana macam tu. Saya tak tahu bila akan berlaku. Nak kata kita tak boleh buat, itu bukan. Dalilnya masa kita pergi Mekah, kita rajin pada orang Mekah sembahyang. Sungguh. Orang Mekah jaga kedai lambat pergi sembahyang masjid. Kita pukul 11 je dah. Orang Mekah jadi heran. Tapi lama tak heran dah. Sungguh saya cakap ikhlas. Rajin. Kalau dia makan tu malam, pagi, subuh tu, dia tanya, apa dia? Awak pergi masjid malam berapa? Nak main subuh ni? Dia kata, 4 hari. Saya pun 3 gitu. Kawan ni kata, Syekh, anda apa satu? Kawan ni kata, tak usah cakap banyak lah. Anda pergi balik makan, terus pergi lalu. Terus bilang gitu. Kamu sungguh. Sungguh. Ini orang Melayu semua ni. Bukan orang daripada alien mana dia boleh buat? Kalau dia nak, dia boleh buat. Bukan satu benda yang asing. Tapi bila dah duduk kampung, sebab tahu dah, orang ni lambat, orang ni lambat, orang ni lambat. Tunggu ngajak pun lambat. Jadi tak kisah. Dia dalam keadaan ni, kita boleh buat. Fikir betul-betul, insya-Allah.
Tapi jangan sebut hak kampung lagi, sebab kampung ni besar. Keluarga. Sebelum keluarga ni, kita dulu. Lepas kita, bini kita, isteri suami kita, anak kita, keluarga kita. Oh, kalau dapat. Lepas tu, jarak, ajak semua. Akhirnya semua jadi baik. Yang ni kita damaikan, insyaAllah. Yang ke-55, mencari pembantu setia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'asallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatani, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa takhussuhu alayhi, wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa takhussuhu alayhi, wal ma'sumu man asama Allah." Tidaklah Allah membangkitkan Nabi dan tidaklah menggantikan daripadanya khalifah kecuali baginya dua pembantu. Pembantu yang menyuruhnya amal ma'ruf dan menggesa ke arahnya, dan pembantu yang menyuruhnya ke arah kejahatan serta menggesanya. Sedangkan yang maksum ialah siapa yang Allah diagimi. Tuan-tuan, kita tengok orang baik. Kenapa orang tu baik? Cuba kaji kenapa orang tu baik. Kita tengok orang baik. Kenapa orang tu baik? Orang tu baik kerana dia baik. Itu seorang je. Namanya Nabi, namanya Rasul, itu memang dia lah. Sebab Allah maksudlah dia. Dia tak ada orang jahat. Nabi tak ada orang jahat dulu. Dia baik ni. Sebab dia maksud, ismah. Kita ni ada dua. Ada nafsu, ada akal, ada hati. Jadi dok bergaduh, berlawan dalam mana konflik. Jadi bagi orang lain, bila dia baik, sebenarnya carilah mana-mana orang baik, dia ada syarat nak jadi baik. Kenapa saya baik? Saya ni bukan saya lah, mana kita lah. Kenapa saya baik? Tuan-tuan, orang akan tengok, rupa-rupanya saya ada abang baik, saya ada mak baik, saya ada keluarga baik. Tengok, saya ada isteri baik, saya ada suami baik, maka saya pun baik juga. Tengok, artinya setiap yang baik ni ada orang yang di sekelilingnya baik. Kenapa orang tu baik? Sebab dia ada kawan baik, jadi dia pun jadi baik. Kalau kawan tak baik, dia tak nak jadi baik pun payah. Kawan baik, ini pengaruh besar kawan. Contoh, ni yang perempuan ni, rumah dia ni bersih sangat dah, tapi kotor pun dah, boleh tahan je lah. Nak banyak-banyak sangat tak slip disc kaki belakang kau. Jadi rumah dia biasa je lah. Campur pula anak 5-6, jadi ala Melayu biasa. Orang gaji pun tak ada, biasa lah ala Melayu. Jadi satu hari itu adalah kawan dia dating, ajak mari rumah, bawa. Dia pun pergilah rumah dating tu, tengok bilik air tu bersih, berkeloroknya rumah. Lepas tu tengok pula sofanya, tengok pula ni pula bersih, licin, kemah. Cara makan pula dia pun jadi segan. Pijak pun cari-cari tapak sesuai dengan pijak. Kemahnya. Selepas sebulan, dating tu telefon dia, Haji Aminah, ya, saya nak datang rumah lah. Bila? Kata dia. Inilah dalam sejam setengah. Nak kata tak boleh, malu. Sebab apa nanti nak datang? Kebetulan saya dekat ke kampung aja, dekat sangat dia. Apa lagi, kita pun cat baju, cara baju sultan, bersih tu, serap. Tangan dulu, kau ni suruh ni, setengah jam je, penuh habis. Penuh, bilik air tu basuh gini-gini. Kau ni pula laju, buat kerja ni laju. Kau biasa slow, gaul ni laju. Sampai setengah jam,
Dia telefon pula, Assalamualaikum. Ja, saya ingat saya tak jadi dah. Okey lah. Saya tak apa, saya tak marah, tak ada. Letak saja. Sampai setengah jam lagi, telefon pula, jadi balik. Akhirnya sudah berpeluh. Dating tu datang, sihat je, perlu apa? Kita kadang-kadang kita jogging kok sekali-sekali. Tengok kabut lain. Sebab apa dia nak bersih? Sebab dia pernah pergi rumah orang tu bersih rumah dia mandi. Tapi kalau pergi rumah orang tu teruk berat benar, dia selamba, dia mandi lah. Faham tak? Kawan mempengaruhi. Itu satu. Itu dari segi zahir je. Agama pun sama. Hati, jiwa, akhlak, semayang. Kita kawan orang semayang, kita tak berapa nak semayang pun, kita jadi semayang pun. Kita kawan dengan orang yang suka ke masjid, kita tak berapa nak pergi masjid, tapi dah ramai pergi masjid. Jadi kawan ni mempengaruhi. Begitu juga apa yang saya nak sebut ialah mana-mana pemimpin, ni dalam ni lah, dalam ni hadis ni, mana-mana pemimpin yang baik mesti di belakangnya ada penasihat-penasihat yang baik. Bukan mesti penasihat 20%. Bukan. Penasihat ni bitanah ta'muru bil ma'ruf wa tahussuh. Tuan-tuan baca sejarah pemimpin Islam. Dia memang nasihat betul, ada. Rakyat biasa beri nasihat. Sayyidina Umar, penasihat dia berapa orang? Ramai tukang nasihat. Perempuan pun nasihat dia. Orang tua pun nasihat dia. Orang muda pun nasihat dia. Dia terima semua. Tapi dia jatuh dak maruah dia lagi tinggi orang sebut. Bila dia kata harga mas kahwin ni mahal sangat, terturunlah bangkit seorang perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atuhunna ujurahun. Allah tak tetapkan berapa nilai mas kahwin. Kenapa awak nak tetapkan ya Umar? Sayyidina Umar kata, ada orang yang lebih bijak daripada Umar. Ada orang yang lebih tahu pada Umar. Maka undang-undang tu tak jadi. Peraturan tu tak jadi. Perempuan tu betul. Tengok. Dia berjalan-jalan, tiba-tiba dia tengok seorang perempuan tua. Dia turun kat perempuan tua. Dia dengar perempuan tua tu nasihat, dia suruh takwa pada Tuhan. Kata orang tepi dia, ya Amirul Mukminin, kau nak dengar perempuan tua ni nasihatkan kau? Dia kata, ya. Kita tengok. Jadi bila nasihat-nasihat macam ni, kadang-kadang kita tak nampak sisi. Kita ni nampak hebat, tapi bila kita pergi dekat dengan orang paling bawah sekali, pion pejabat, tukar kebun, dia ada cara dia tengok. Sebab itu style golongan yang hebat dalam bisnes, dia akan tanya sampai orang paling bawah sekali. Boleh jadi buah fikiran tu jauh lebih tepat daripada hak tu berskala besar. Tak. Dia tengok benda yang kecil-kecil. Ialah cara dia dah, dia main kebun kecil je. Tapi dalam keadaan macam itu, dia boleh faham. Oh. Sebab kehidupan ni tuan-tuan penuh dengan misalan. Apa makna misalan? Makna misalan ni maknanya satu perumpamaan. Kalau kita tengok laut, kehidupan kita ni macam laut. Kalau kita tengok hutan, kehidupan kita ni macam hutan. Kalau kita tengok taman, kehidupan kita macam taman. Kalau kita tengok satu kakah, yakni kita tengok filem, kehidupan kita macam filem. Maksudnya adanya giang, adanya kiang, adanya kiang, adanya gini, ada watak gini, ada watak, ada gini. Di laut ada ikan besar, ada ikan kecil, ada ikan besar makan ikan kecil, ada yang gaduh, ada yang tumbuh karang, ada yang batu, ada yang bukit. Itulah kehidupan manusia. Ada keluarganya, ada macam-macam. Di hutan sama juga. Adanya gajah, adanya harimau, adanya ni, adanya hak cerdik kancil, adanya hak tak berapa cerdik, adanya hak comel, adanya hak udu, adanya hak gayung, hak tak suka gayung. Itu gambaran, perumpamaan. Jadi manusia nak baik,
Cari kawan-kawan baik, penasihat yang baik, dia akan jadi baik. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kenapa dia baik? Sebab dia ada penasihat yang baik. Bila matinya beberapa penasihat dia sedih. Sebab orang ni dia tak kira masalah hukum, masalah peraturan. Nasihat dengan baik. Sebab itu mereka ni hebat. Ada orang nasihat. Jenis worker dulu tak macam worker sekarang. Worker dulu tu dia lain, dia memang orang kata lain lah. Nampak kuat dia lain. Ini yang kita nak sangat dalam hidup kita. Semoga kita dapat kawan-kawan yang baik, isteri kita yang baik, suami kita yang baik, anak-anak kita yang baik. Semua pakai yang baik. Hati pun tenang, jiwa pun tenang, insya-Allah. 56. Kemuliaan memberi. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibna Adam, innaka in tabzul al-fadla khairul laka wa in tumsikuhu syarrul laka wa la tulamu ala kafa wa abda biman ta'un wal yadu mulya khairun min al-yadi sufla." Hai anak Adam, jika kamu gunakan kurniaan kelebihan adalah lebih baik bagimu, dan jika kamu memegangnya tidak menggunakannya maka adalah lebih jahat bagimu. Tengok. Apa makna? Kalau boleh, aset yang kita ada ni menyebabkan kita dipahlakan Allah SWT. Apa benda? Aset yang kita ada ni kita dipahlakan oleh Allah. Jadi banyak perkara yang kita boleh fikir macam mana kita nak dapat pahala. Ada orang tu memang dia tak ada duit, tapi dia boleh dapat pahala dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, pergi masjid sembahyang sunnah. Ada duit 10 sen letak dalam tabung duit, walaupun dalam tabung masjid, walaupun 10 sen, tapi dia dapat pahala. Ini perkara yang sepatutnya kita cuba laksanakan dalam jiwa kita. Kalau kita boleh buat betul-betul, insya-Allah. Baik. Dia kata apa? Khairul lak wa in tumsikuhu. Kalau kita duk pegang ni rugi. Masa mana kita rugi? Masa nyawa dihukum. Ketika tu harta kita banyak tapi kita tak dapat manfaat langsung. Dunia kita tak dapat, akhirat kita tak dapat. Jadi orang lain dia dapat. Rugi kita. Wala tulamu ala kafa. Jangan kamu dicela atas menahan hal tersebut. Duk sayang, akhirnya rugi. Macam kita ni, duit banyak tapi tak pernah pergi Mekah, rugi. Orang lain pergi Mekah, buat umrah, buat haji. Haji ni payah ustaz sebab tak ada kotak. Tak apa, umrah buat sekali. Kita baru tahu Allah. Ini luar biasa tuan-tuan. Wabda biman ta'un. Nak baik ni kalau boleh buat baik dengan orang-orang dekat ni. Kita ada duit, kita pun masuk depan orang ramai, pergi sedekah kepada orang ni, pada orang ni. Bagus. Baik. Tapi kita ada anak-anak saudara. Anak-anak saudara kita di mana adik-beradik kita tu, anak-anak saudara ataupun anak-anak mereka ni semuanya naik. Sedang belajar di Jordan, belajar di Muslim. Jadi dia hati macam dia tengok baik tapi tak kena tepat. Ini yang jadi masalah. Tapi janganlah saya minta maaf tuan-tuan, saya tak boleh nak sedekah kat tuan-tuan sebab saya ada belajar hadis ni. Jadi untuk anak-anak saudara saya doa juga. Bagilah sedikit orang. Hak benda boleh bagi, duit ni boleh bagi, bukan ikuti duit ada seorang dah. Hak patut nak bagi ke anak saudara 10,000, kuranglah sikit, berilah 7,000, 8,000. Hak lain bagi juga ke orang lain. Bukanlah maknanya mentang-mentang tu. Itu cara jiran ada hak, orang ni ada hak, orang ni ada hak. Cara betul, insya-Allah. Ini penting kalau kita tengok. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tengok cara orang beri. Orang beri gini, orang terima gini. Jarang orang terima gini. Kalau terima gini jatuh.
Nak ambil mana? Terima gini. Jadi hak atas lebih baik daripada hak bawah. Sebab hak atas ni beri. Jadi itulah dia ajar pada kita biar jadi. Jadilah pemberi dan kurang jadi penerima. Jadi pemberi. Ustaz kalau beri semua habis. Dah. InsyaAllah. Kalau kena cara gaya dan betul tindakan, kita tengok sejarah orang yang baik beri, maka kita dapat banyak manfaat-manfaatnya. Yang ke-57, pekerjaan para nabi. Kana Adam alaihi salam harrasa, wa Nuhun najjara, wa Idris khayyata, wa Ibrahim wa Lut zarra'ain, wa Salih tajira, wa Dawud sarrada, wa Musa wa Shu'aib wa Muhammad salawatullahi alaihim wasallam ru'ata. Adalah Nabi Adam bekerja sebagai petani. Harras ni lebih pada membajak tanah. Zaman dulu dia tak payah minta apa-apa dengan kerajaan apa, sebab dia nombor satu manusia dia. Nabi Adam itu sama-sama Nabi tahu kerajaan mana, nak minta dengan orang mana, dia nombor satu manusia. Jadi tanah anak yang punya masa tu. Masalah. Jadi dia nak bajak, dia boleh bajak ke mana-mana. Ni Nabi Adam. Seronok kalau kita boleh baca sejarah Nabi-Nabi, kehidupan mereka. Kita dapat banyak idea macam mana ya. Wa Nuh najjara, Nabi Nuh sebagai tukang kayu. Cerita bab tukang kayu ni lama dah. Nukang bukan baru. Yalah, bayangkan kalau zaman Nuh 2000 tahun. Mana balok tu tak tahu lah. So mana satu-satu balok. Orang zaman ni pun kasar, besar. Agak zaman dulu. Jadi kerja najjar. Wa Idris khayyata, Nabi Idris ni sebagai tukang jahit. Di sini menunjukkan hak berlakon dalam TV, hak cerita gambar kita ni tak ada pakaian, pakai belari telanjang semua tu. Jadi tak tepat sangat. Zaman Nabi Idris dia tukang jahit dah. Dan sifat malu ni sudah terwujud bagi manusia sejak dulu lagi. Sifat malu ni telah terwujud bagi manusia sejak dulu lagi. Macam mana terwujud bagi manusia sejak dulu lagi? Tengok. Bila mana Adam dan Hawa makan buah itu, fabadat lahuma sawatuhuma fatafiqa yaksifani min waraqil jannah, maka dia luruh baju yang ada pada tubuh. Artinya manusia asalnya pakai baju, bukan tak pakai baju. Hak asal. Takkanlah bila Adam bila balik dia jatuh ke bumi pula, dah kita pakai mazhab baru, dah payah baju dah pula. Dah hak selesai tu pakai baju. Nak pakai baju. Jadi dia cari daun-daun untuk tutup kemaluan masing-masing. Sifat malu tu ada. Jadi pakaian ni sudah sebati dengan manusia. Wa Ibrahim wa Lut zarra'in, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Lut sebagai peladang. Kalau kita kata zarra' ni makna lebih kepada peladang, dan juga maksud peladang di sini lebih kepada penternak. Dia ada bela binatang kau, kambing, tu. Kalau tuan-tuan tengok cara mereka bela macam mana, dia lain. Dia tak ada feedlot macam kita. Dia kambing dia akan lepas. Dia duduk atas bukit tu. Kerja dia pagi, petang, siang, malam, kambing. Tidur dengan kambing, makan dengan kambing. Buang air besar pun tepi-tepi tu, buang air kecil pun tepi tu. Tengok kambing. Itu dipanggil pengembala kambing. Suasana dia lain. Dia ada regu dia. Kalau tuan-tuan pergi Jordan, kadang-kadang tengok di Syria ujung-ujung di kampung, tengok di anak-anak bukit dia duduk banyak kambing, dia kadang 500 ekor, 400 ekor. Dia jaga kambing. Itu kerja semua lah. Kerja kita bagus, tak ada dosa sangat. Dia marah ke kambing. Dia tak marah ke orang bas ke dia. Itulah. Baik. Wa Salih tajira, Nabi Allah Salih ni sebagai peniaga. Duk nega. Wa Musa wa Dawud zarrada, Nabi Daud ni tukang besi. Dia boleh lembutkan besi, pakaian, penyangga, senjata.
Wa Musa wa Syuaib wa Muhammad salawatullahi ta'ala alaihi wasallam wa ada. Dia adalah penternak. Nabi ini pernah menternak. Sebab apa menternak kambing? Dengan sifat kambing itu, dia pandai susuk atur, menyebabkan nak tarbiyah manusia lagi mudah. Bagus juga tengok-tengok cara kambing, dengan liarnya, dengan kepalanya, dengan nak ambil makan, tanaman orangnya. Jadi dia mengajar, melatih. Jangan dia tarik, lawa. Itu dia ada. Kalau dia tengok makanan orang, biar makan. Itu tak betul lah. Itu rosak. Tak boleh. 58. Pintu-pintu kebaikan. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, hai Rasulullah, ceritakan kepadaku sesuatu amalan yang boleh memasukkan aku dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Rasulullah SAW. Tengok. Pertama sekali, para sahabat. Dia minta apa benda, tuan-tuan? Dia minta berkenaan dengan hak boleh masuk syurga, hak jauh daripada neraka. Kalau kita lah pergi kat Nabi nak minta apa? Ya Allah, Rasulullah, doa saya belajar kayu. Ya Rasulullah, saya ni lama nak pergi rumah dulu satu minta dengan taman Singkongmok tu. Kenal sungguh. Ya Rasul, doa. Rasulullah tu mulu masih doa. Ya Rasulullah, saya minta dapat jodoh ni. Okey. Rasul, kita akan nampak benda-benda semuanya sekitar dunia kita. Tapi sahabat ni dia pelik. Dia minta nak masuk syurga, dia minta nak masuk selamat daripada neraka. Itu dia. Maka jawab Rasulullah SAW, laqad sa'altan azim. Kamu ni minta benda besar sana. Bagus. Nak minta masuk syurga dan nak minta jauh daripada neraka. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Benda ni mudah bagi Allah, beri mudah pada dia. Tengok. Apa makna? Bahasa ni kadang-kadang ada orang tu rumah dia dekat masjid. Sekali pun ada pergi masjid. Dekat Jaya, walaupun Jaya dia. Ada orang tu rumah dia jauh daripada masjid, tapi muka dia ada dalam masjid. Bagi orang tu, hak jauh tu, bagi dia pergi masjid mudah. Dan ramai lagi hak jauh dah pergi masjid. Sebab tak apa, jauh tadi. Yang tu tak apalah. Hak dekat ni baginya nak pergi masjid payuh. Nak jakoh ke masjid kat dalam Allah dekat ni payuh. Susah. Tapi yang ni ya Allah, mudahnya. Jadi hak mudah ni kita tengok. Kita ada anak. Kita kata, wahai anak-anak sekalian, kita pakat dermalah kepada Mak Long tu. Siang Mak Long tu, Pak Long mati dah dulu. Anak ni buat keluar 500 riyal selamba, ambil mak, bagi Mak Long. Anak ni 50 riyal ketar tangan macam Parkinson. Mana nak ketar tangan? Tak tahu ada ketar gini. Biasa tak ketar. Kalau ada masuk ketar, ada keluar ketar. Kadang-kadang. Maknanya hak 500 tu selamba je. Allah mudah. Tapi hak 50 ni tu muncul tu lepas bini dia beri kat bang. Oh, apa ki ke benda. Mari boleh beli ayam kaki 300 riyal.